هداية الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنعنا بما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصرنا على الأمن والرحمن الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المصطفى تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekian. Kita ulang balik sikit. Pada katanya sekira-kiranya bertentang kenyataan itu dengan kelakuan perkara itu pada wakil dan dirinya. Ulang balik sikit lagi. Dan dia katanya yang dengan dia sedia Allah Ta'ala mengetahuikan segala perkara yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Jadi kita dalam sifat bahasan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia katanya ilmu itu ialah suatu sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala, yang dengan dia, dengan sifat ilmu ini sedia kala lagi dah Allah Ta'ala mengetahuikan segala perkara. Apa dia perkara itu? Ialah perkara yang wajib, perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Jadi setiap perkara lah, tak kira benda itu masuk dalam wajib, masuk dalam bahagian mustahil, masuk dalam bahagian harus, kesemuanya mengetahui oleh Allah Ta'ala segalanya. Sekira-kira bertentang kenyataan itu yang nyata bagi Allah, yang Allah Ta'ala tahu itulah. Sebab nyata-nyata ini, nyata kenyataan itu adalah ta'alluq bagi ilmu. Ta'alluq ilmu itu ialah ta'alluq inkishaf, mana nyata. Sebab tu dia katanya sekira-kira bertentang kenyataan itu. Benda yang nyata bagi Allah Ta'ala itu, perkara yang nyata bagi Allah, benda yang Tuhan tahu itulah. Bertentang, yakni berbetulan, bermuafakat dengan kelakuan perkara itu. Kalau perkara itu ada, dia tahu kata ada. Nyata kata ada. Kalau benda itu tidak ada, maka dia tahu katanya dan dia nyata bagi dia kata tiada. Seperti perkara yang wajib, dia tahu kata benda yang wajib, benda ada, tak terima ada, itu makna dia tahu makna wajib. Dan dia tahu katanya zat dia ni setengah daripada benda yang wajib, dia nyata, dia tahu katanya zat dia ada sedia kala lagi dah. Zat dia ada sedia kala lagi dah, dan zat dia tidak ada permulaan, tiada kesudahan, zat dia bersifat dengan sifat kamalat, maka itu dia tahu, dia nyata. Dan tahu dengan mustahil, dia tahu katanya benda mustahil ini benda tiada, tak terima ada, dan dia tahu katanya ada anak dianya adalah mustahil. Ada syarik kongsi baginya adalah perkara yang mustahil. Begitulah. Sekira-kira bertentang kenyataan itu dengan kelakuan, dengan sifat-sifat perkara itu pada wakil, pada sebenarnya, dan dirinya diri perkara itu. Kalau benda itu bulat, dia tahu kata bulat. Pada wakil benda itu bulat, dia tahu kata bulat. Kalau sekarang siang, dia tahu kata siang. Katalah apa dia kelakuan perkara itu daripada adanya atau tiadanya. Dia tahu. Kalau ada, dia nyata, dia tahu kata ada. Kalau tiada, dia tahu, dia nyata kata tiada. Dan juga dia tahu katanya ada dan tiada itu mustahil beripun. Dan ada dan tiada itu mustahil terakad. Maknanya bukan ada, bukan tak ada pada kharid, tak boleh juga. Itu maklumlah.
Pada wakil macam mana dia tahu macam itulah. Dan pendeknya atau panjangnya, pendek benda yang pendek dia tahu kata pendek. Kalau panjang benda itu dia tahu kata panjang, tahu nyata. Dan umpama demikian itu kelakuan yang berlawan-lawanan. Dan umpama demikian itu kelakuan-kelakuan yang berlawanan. Seperti pendek dan panjang, ada dan tiada, sejuk dan panas, apa kata lagi, berat dan ringan, katalah. Semuanya dia tahu. Kalau benda ni ringan, dia tahu kata ringan, taklah berat. Dia tahu kalau benda itu seperti semut masalan. Semut tu kalau kita banding dengan gajah, semut itu adalah kecil, lagi pula ringan badan dia. Maka dia tahu kata semut itu ringan badan dia, kecil badan dia. Jadi maknanya dia tak tahulah kata semut itu besar pada gajah, lebih besar pada gajah, lebih berat pada gajah tu dia tak tahu, tak nyatanya begitu. Hanya nyata kata semut lebih kecil daripada gajah dan lebih ringan banyak daripada gajah. Kelakuan yang berlawanan, sebut kata kelakuan yang berlawanan ini maknanya yang tidak berhimpun, mana tak boleh berhimpun. Tak boleh berhimpun maknanya tak boleh sungguh kedua-duanya. Seperti panjang dan pendek tak boleh berhimpun dua tu, basah dan kering tak boleh berhimpun dua itu, kecil dan besar tak boleh berhimpun, itu adalah dua perkara yang berlawanan. Ada dan tiada ialah dua kelakuan yang berlawanan. Ada melawani tiada, tiada melawani ada. Dua-dua itu tak boleh berhimpun, maknanya nak sungguh ada, nak sungguh tiada pada suatu benda pada masa yang sama, tak boleh. Begitu. Dan yang bersalah-salahan, kelakuan-kelakuan yang bersalah-salahan. Bersalahan tu maknanya benda lain-lain. Bukan tak, tetapi tidak berlawan. Benda tu lain-lain, itu benda yang bersalahan, dan yang bersalahan ini atas pada kelakuan, atas pada yang berlawan-lawanan. Jadi kelakuan tu ada dua. Kelakuan yang berlawanan, kalau berlawanan memang tak boleh berhimpun. Ada juga kelakuan yang bersalahan. Bersalahan tu mana kalau kiranya cakap mudah-mudahnya benda lain-lain. Benda lain-lain. Tetapi boleh berhimpun. Sebab ia sekadar lain benda saja. Tetapi tidak berlawan. Macam kita katanya kecil dan ringan. Kecil dan putih. Kecil berlainan, bersalahan dengan putih. Kecil bukan putih. Putih tu bukan, dia tak berlawan. Cumanya benda lain-lain. Mana putih tu tilik kepada warna dia, putih. Kecil tu tilik kepada timbangan dia. Maka kecil dengan putih itu bukan dua benda yang berlawanan. Hanya dua benda yang bersalahan, dua benda yang berlainan. Maka boleh berhimpun. Tengok sesuatu kapas masalan. Putih lagi pulanya ringan. Putih lagi pulanya ringan. Putih tu lain, ringan tu lain. Bersalahan kedua-duanya. Bukan benda satu, bukan satu benda. Benda tetapi juga tak berlawan. Tidak berlawan dua-dua itu. Tetapi benda lain-lain. Kita nak cakap mudah-mudahnya, kalau nak kiranya macam ni, gerak dan diam. Gerak dan diam itu adalah dua perkara, dua kelakuan yang berlawanan. Sebab kata berlawanan, maka tak boleh berhimpun. Tetapi kalau kita katanya putih dan ringan. Putih dan ringan. Boleh jadi berhimpun, boleh jadi tidak ada keduanya. Boleh jadi berhimpun, seperti kapas
beripun pada diri kapas itu putih dan ringan. Ada kalanya tak kedua-dua. Pada suatu benda tu tak ringan, tak putih. Ada juga begitu. Emas. Emas berat, lagi pulanya tak putih. Tu boleh jadi begitu. Kita cuba ambil lah. Cuba kita katanya ambil dua perkara yang bersalahan. Bukan dua benda yang berlawanan. Kita katanya putih dan ringan. Putih dan ringan. Kalau tilik kepada kapas, memanglah sungguh keduanya. Putih pun sungguh, ringan pun sungguh. Putih kapas memang sungguh. Ringan kapas memang sungguh. Lepas tu pulanya ada juga suatu benda tu tak putih, tak ringan. Adakah tidak benda yang begitu? Emas masalah. Emas masalah bukan putih. Kalau perak memanglah. Emas bukan dia putih, lagi pulanya bukan ringan. Lagi pulanya setengah benda tu ada putih saja, tidak ada ringan. Seperti perak, besi. Besi itu asal putih. Kita kata begitulah. Kapur putih ke masalah. Putih ada, ringan tiada. Ada juganya ringan ada, putih tiada. Seperti semut yang kecil, yang semut hitam. Itu ada ringan tetapi tidak ada putih. Ada ringan tetapi tidak ada putih. Itu masalah dua benda yang bersalahan. Kita kena faham dah tu masalah katanya berlawanan tu lain. Maksud dengan kata yang berlawanan tu lain. Maksud dengan kata yang bersalahan tu lain. Sebab tu kalau dua benda yang berlawanan, memanglah tak boleh beripun. Kalau dua benda yang berlainan, yang bersalahan, boleh beripun, boleh jadi tak beripun. Dia kalau dua benda yang berlawanan, nak beripun tak boleh, nak terakat pun boleh. Nak dak kedua pun tak boleh juga. Seperti gerak dan diam, dak kedua-dua pun tak boleh juga. Itu mana terangkat. Nak sungguh kedua-dua pada masa yang sama, pada suatu benda yang sama, tak boleh juga. Itu kalau bahasa Arab, kalau kitab mantik, dia kata maniatul jam'i wal khuluwi. Maniatul jam'i wal khuluwi. Mana jam'i itu mana sungguh beripun, sungguh kedua-duanya. Mana khuluwi itu mana terakad, maknanya kosong, maknanya dak kedua-duanya. Dak gerak, dak diam. Tak gerak, tak diam. Pada masa yang sama, pada benda yang sama, itu tak boleh jadi. Adapun dua benda yang bersalahan, maka boleh beripun, boleh tak, boleh sungguh kedua, boleh dak kedua-dua, boleh ada mana-mana satu. Itu kalau dua benda yang bersalah-salahan. Seperti apa dia tadi kita misal, putih dan ringan. Kalau di kapas itu sungguh kedua. Sungguh dia putih, sungguh dia ringan. Tetapi di emas dak kedua-dua. Tak putih, tak ringan. Tetapi kalau di di perak masalah ada putih, tak ringan. Ada putih, ringan tak ada. Kalau semut yang hitam, ada ada ringan, tak ada putih. Begitulah kalau dua itu maknanya dia masuklah bahagian maniatul jam'i atau maniatul khuluwi. Tengoklah tempat dia ni. Ulang balik, dan umpamu demikian itu kelakuan yang berlawan-lawanan. Memang kalau berlawan itu tidak boleh tidak beripun lah. Dia antara satu dengan satu lagi itu seperti ada tak boleh beripun dengan tiada. Tidak dia katanya kelakuan yang berlawan-lawanan. Kelakuan yang berlawanan tu yang tidak berimpun. Mana tak boleh nak berimpun kedua-dua itu. Tapi bukan sekadar tidak beripun, tidak terangkat kedua-duanya. Kedua-dua tu nak terakad pun tak boleh juga, seperti bukan ada, bukan tiada. Tapi maksud ada dan tiada tu ada pada kharij. Seperti kata gerak dan diam, nak beripun kedua-dua pun tak boleh, nak sunyi daripada kedua-dua pun tak boleh juga. Itu tabiat benda yang berlawanan.
Tapi dia sebut di sini yang tidak berimpun. Tapi kita perlu tambah sikit lagi lah. Tidak berimpun dan tidak sunyi daripada keduanya. Tak boleh berimpun, tak boleh sunyi daripada keduanya. Mana tak boleh sungguh keduanya, tak boleh sunyi daripada kedua-duanya. Dan yang bersalah-salahan, yakni kelakuan yang bersalah-salahan. Maka kelakuan yang bersalah ni boleh berimpun, boleh, yang boleh berhimpun. Boleh berhimpun kedua-dua dan tersunyi kedua-dua pun boleh. Ada satu, tak ada satu lagi pun boleh juga. Seperti misal yang kata tadi. Apa dia kelakuan tu? Betangan dan kodarnya kodar betangan. Yang tentu betangan-betangan dan kodar betangan yang tentu. Atau lawannya. Kodar dia seperti beratnya 1 kilo, berat dianya 1 kilo, panjang dianya, berat suatu benda itu berat dia 1 kilo, panjang dianya panjang dianya ialah 1 jengkal, atau lawannya, lawan bagi 1 kilo tu mana kurang daripada 1 kilo dan lebih pada 1 kilo. Itu lawan bagi 1 kilo. Katalah begitu. Kalau tilik pada 1 jengkal, lawan dia apa dia? Tak sampai 1 jengkal pun lawan dengan 1 jengkal. Lebih banyak pada 1 jengkal pun lawan dia juga. Kita itu masalah bentangan tu. Bentangan tu maknanya ukuran dia, sukatan dia, timbangan dia. Itu dikandaki bentangan. Ukuran dia, apa dia lagi? 3 perkara. Ukuran, timbangan, sukatan. Tengoklah jenis benda tu kita kira ukuran dia saja. Seperti nak beli kayu, kayu tu dia jual mengikut bentangan apa dia? Panjang pendek. Besi panjang pendek. Ada kalanya kita nak beli benda tu kira timbang. Ada kalanya apabila kita nak beli tu kira sukat. Sukatan dia 1 cupok ke masalah. Begitulah. Lepas tu 1 bentangan yang lawan dianya kita katanya kalau berasnya bentangan dianya, kodar dianya 1 cupok. 1 cupok tu mana lawan bagi 1 cupok? Jawabnya kurang daripada 1 cupok dan lebih pada 1 cupok. Itulah lawan dia. Jangan cakap katanya 1 cupok itu lawan dianya setengah cupok. Itu tak meliputi. Itu tak meliputi. 1 kilo lawan dia apa dia? Jangan cakap 2 kilo. Itu tak meliputi. Kita nak cakap 1 kilo lawan dia tak sampai 1 kilo dan yang lebih pada 1 kilo. Itu lawan dia. Itu mana katanya bentangan tu maknanya sukatan, ukuran, timbangan. Lepas tu kodar dia. Kalau kodar panjangan 1 inci, 1 sen, 1 meter, 1 kilometer. Begitulah. Kalau sukatan apa dia? Ukuran. Kalau sukatan tu 1 liter, 1 mililit, masalah artinya satu cupok, 1 gantang, semangkuk, segelas. Katalah. Kalau timbangan tu tengoklah 1 kilo ke 1 apa katalah. Lawan dia lain daripada dia itulah. Kalau katanya 1 kilo lawan dianya ialah tak sampai 1 kilo dan lebih pada 1 kilo. Itu jadi lawan dia. Dan bilangan-bilangan atau lawannya 3 lawan dianya lain pada 3 lah. Daripada segala bilangan walaupun 1 juta pun lawan bagi 3 juga. 3 masalah. Itu 1 jenis bilangan. Maka lawan dia mana? Yang lain daripada 3, 1, 2 lawan dia. 4 ke atas pun lawan dia juga. Maka kalau benda tu ada 3, dia tahu kata 3. Kalau benda itu kalau 4, dia tahu kata 4. Kalau benda itu 4, dia tahu kata 4. Bukan 2, 3, bukan 5, 6. Katalah.
Dan ada perkara itu pada masa begian-begian. Benda itu adalah. Ada bila, maka dia tahu juga. Seperti hari Khamis. Benda ini ada pada hari Khamis. Mulai ada bila, hilang dia bila. Mulai ada bila, dia akan mati, dia akan hilang dia, lenyap dia tu bila. Dia nak ada di mana, nak ada masa mana, masa zaman Nabi Adam ke, masa zaman Nabi Nuh ke, zaman Nabi Muhammad ke, masa tahun 20-an ke masalah, katalah. Dia tahu kesemuanya. Contohnya dia tahu katanya kita ada, tengok. Kita ada pada masa sekarang. Kita orang masa sekarang. Dia tak tahulah kata kita orang masa Nabi Adam. Orang yang berzaman Nabi Adam, orang yang pada zaman Nabi Nuh. Banjir besar. Dia tak tahulah. Dia tahu kata kita ada pada masa sekarang. Begitu. Kalau dia tahu kata kita ni ada pada masa Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad juga, atau dia tahu katanya kita ni ada pada masa Nabi Nuh, ada di atas kapal bagi Nabi Nuh masalah, maka itu tahu tidak bertentang dengan diri perkara pada wakil, maka itu adalah jahil murakab. Begitu. Dan pada tempat begian-begian seperti Mekah, seorang itu berada di Mekah atau di mana-mana tempat dan lain-lain lagi, maka tahu dengan segala perkara tadi tu, yang seperti yang sebut tadi, tahu betul dengan wakil sebagai tahu dan nyata, mana sama. Nyata tu mana inkishaf. Inkishaf tu ta'aluk bagi ilmu. Tahu dengan masdari. Makna ta'aluk lah. Tahu bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan tu ialah sifat. Adapun tahu ni ialah ta'aluk dia, masdari. Tahu mana, kalau bahasa Arab tu dia kena jagalah sebagai tahu ilmu dengan mana masdari, ilmu dengan mana ta'aluk, mana nyata, mana nyata. Kalau ilmu dengan mana sifat, kita terima kata pengetahuan. Dia ni senang juga kita bahasa Melayu. Kalau nak cerita kata sifat, kita sebut kata pengetahuan. Ilmu kalau kena atas sifat, kita kata pengetahuan. Bahasa Melayu kita mengikut kita ni. Kalau ilmu dengan mana tahu, dengan mana nyata, kena atas ta'aluk dia, kena atas ilmu dengan mana masdari dalam pada istilahnya, maka diterima kata tahu. Begitu dah. Sebagai tahu, sebagai nyata, mana dia tahu macam mana dia tahu, dia nyata macam mana dia nyata. Sebagai tahu dan nyata yang tiada menerima, ia akan tersembunyi. Yang tiada terima, ia yakni tiada terima pada akal. Tiada terima yakni tiada terima pada akal, akan tersembunyi. Tersembunyi itu maknanya apa dia? Tak tahu itulah, tak sembunyi. Tersembunyi lawan bagi nyata itulah. Dan samar-samar, maknanya tak jelas. Dia samar-samar. Dia orang petani dia cakap, contohnya selepas itu apabila waktu pagi, hampir-hampir kita lepas pada solat subuh tu, dekat-dekat nak naik matahari tu, jadi maknanya kita tengok benda tu jelas tak nak jelas. Tapi nampak kalau tengok jauh-jauh tu tahulah, kalau manusia kita nampak kata manusia, kalau lembu kita nampak kata lembu, tetapi tanya warna apa lembu itu tak boleh nak cerita. Jadi nampak tapi tak nak jelas. Seperti itu panggil samar-samar. Seperti saya ni kena pakai spek. Kalau buang speknya, jadi tengok nampak tapi samar-samar. Itu bahasa orang petani cakap gitu. Jadi maknanya tak jelas lah. Tengok jauh-jauh tak tahu, kalau tak pakai spek tu tak nampak, tahulah kata manusia di depan tu. Tetapi siapa, rupa parah dianya macam mana, muka dia macam mana, tak boleh nak tahu. Tak tahu kata siapa. Jadi nampak tapi samar-samar. Itu bahasa orang Melayu petani ada cakap gitu. Maknanya sembunyi itu maknanya tak kosong daripada pengetahuan. Tak tahu langsung tu dikatakan tersembunyi. Tetapi kalau tahu juga sedikit-sedikit. Maka itu samar-samar dia katanya. Itu maksudnya.
Uh, jadi sebagai tahu yang tiada timu tersembunyi dan samar-samar atasnya Allah Ta'ala sekali-kali. Taklah begitu sama sekali. Jadi maknanya tahu Allah Ta'ala dengan segala perkara yang pertamanya tahu bertentang dengan kelakuan dia pada wakil dan tahu itu tidak terima tersembunyi sama sekali. Tahu tapi tak jelas tu tidak ada. Tahu dengan secara jelas, tahu dengan secara halusinya. Jadi dua perkara, kita boleh ambil di sini satunya, sekira bertentang dengan kelakuan perkara itu pada wakil dan yang keduanya tahu itu dengan tidak tersembunyi dan samar-samar. Mana tahu tak tahu tapi tak nak jelas sangat. Itu pun tidak juga, mustahil juga pada Allah Ta'ala. Begitulah. Jadi maknanya yang tiada tertimu tersembunyi dan samar-samar. Maksudnya tak tahu langsung, artinya tahu tapi kurang jelas. Seperti kalau nak bandingkan sifat pelihat kitanya, setengah benda tu kalau kita ni yang ada mata ada kekurangan ni, kalau pakai spek tu nampak jelas. Nampak jelas. Kalau orang buta dia tak nampak langsung. Kalau orang buta, kalau orang mata biasanya kalau lawan dia nya orang buta tu tak nampak langsung benda-benda di depan. Kalau kita mata yang ada masalah sikit kena pakai spek tu, kalau pakai spek nyata, kalau tak pakai tu nampak juga tapi tak nyata, samar-samar. Begitulah. Jadi kalau nak banding dengan pelihat, maka pengetahuan Allah Ta'ala pun macam itulah. Nak katanya tahu tapi tak nak jelas pun tidak juga, tak tahu langsung pun tidak juga, mustahil kedua-dua. Sebagai tahu dan nyata yang tiada terima tersembunyi dan samar-samar atasnya sekali-kali. Tiada terima tu tak terima sama-sama sekali. Jadi sekali-kali itu kembali kepada tiada terima. Bukan kembali pada tahu. Mana tiada terima tersembunyi dan tiada terima tersama-sama tadi itu sekali-kali, tak sama sekali. Tak terima sembunyi sama sekali, tak terima bersama-sama sama sekali. Begitulah. Jadi tahu dengan secara jelas, sehabis-habis jelas. Seperti jikalau bahawa seseorang kita ada ia pada waktu hidupnya, seperti jikalau bahawa seseorang kita, salah seorang kepada kita ramai-ramai ini adalah ia pada wakil, pada sebenarnya hidup 60 tahun di dalam taat. Dia hidup 60 tahun, hidup di atas dunianya 60 tahun di dalam taat kan Tuhan. Dan 30 tahun pada negeri Mekah. Dia umur 30 masalah, dia pergi ke Mekah. Duduk di sana. 30 tahun pada negeri Mekah dan mati ia kemudian daripadanya kemudian 60 tahun pada negeri Melayu masalah, pada tanah Melayu. Kalau seorangnya begitu, tapi kita ni nak tahu selepas pada berlaku pada dia. Kita katanya cuba kita cerita sejarah ringkas ayah kita masalah. Ayah kita asal mulanya dia beranak kat kampung Begian-Begian, pada hari mana, pada jam mana, apabila dia umur 3 tahun, dibawa pindah kepada tempat Begian-Begian. Apabila umur begini dia belajar kat sekolah mana, belajar U kat mana. Sekarang apabila lepas pada belajar dia kerja dengan kerjaan apa, dia pernah pergi ke mana-mana tempat, masa mana dia kahwin umur berapa, dia dapat anak berapa orang. Kita katanya itulah sejarah ringkas bapa kita masalah. Maka apa yang berlaku pada ayah kita tadi tu, begitulah yang Allah Ta'ala mengetahuinya. Maka dia katanya, maka sungguhnya, maka hanya sungguhnya, maka hanya, dalam kitab saya ni ada ha saja. Nya tidak ada. Tambah. Maka hanya sungguhnya telah mengetahui Allah Ta'ala sedia kala lagi dan
dengan pengetahuan bismillah, maka hanya sungguhnya telah mengetahui Allah Ta'ala sedia kala lagi. Pada kata telah mengetahui Allah sedia kala lagi itu kena atas ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim. Telah mengetahui Allah Ta'ala sedia kala lagi itu kena ada atas ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim. Ta'alluq ilmu, ta'alluq sifat ilmu yang tanjizi qadim. Mengetahui dengan pengetahuannya, dengan pengetahuan tu ialah sifat ilmu. Dengan pengetahuannya, pengetahuan sifat ilmu dia lah. Dengan pengetahuannya, dengan sifat ilmunya, sifat ilmu Allah maklum yang sedia. Memanglah sifat ilmu Allah Ta'ala, semua sifat Allah Ta'ala sedia ke semuanya. Maka ulang balik, hanya sungguhnya telah mengetahui Allah sedia kala lagi. Mana telah bertakluk oleh sifat ilmu Allah Ta'ala sedia kala dah dengan keadaan orang itu tadi. Orang yang kata dia tu hidup 60 tahun dalam ta'at yang akhirnya, Allah Ta'ala tahu, nyata, tahu pada dengan ilmu dia tu pulanya ilmu yang qadim, ilmu yang sedia. Tahu tu bila? Sedia kala lagi dah. Maknanya ta'alluq masuk dalam ta'alluq tanjizi hadis, tanjizi qadim bagi ilmu dia sedia kala lagi dah. Jadi Tuhan tahu sedia kala dah. Akan bahawasanya seorang itu akan begitu kedudukan dia, kelakuan dia ni, sifat-sifat dia ni begitu. Tengok, hanya sungguhnya telah mengetahui Allah Ta'ala sedia kala lagi dengan pengetahuannya yang sedia itu akan orang itu dan berkelakuannya kelakuan orang itu. Dengan itu kelakuan, dengan kelakuan yang disebut tadi. Kelakuan mana? Umur dia 60 tahun, dia tu orang yang taat, dia tu 30 tahun berada di Mekah. Tempat dia matinya ialah negeri Melayu, tanah Melayu. Begitulah kelakuan itu semuanya Allah Ta'ala. Macam mana yang berlaku, macam itulah yang Allah Ta'ala tahunya. Tengok. Masa dan tempat, masa dia mana, umur hidup dia, masa hidup dia lama mana, kelakuan dia, taat dia, dan tempat ialah duduk 30 tahun di Mekah, mati, meninggal di tanah Melayu, begitulah. Dan telah nyata demikian itu baginya Ta'ala dengan dia, dan telah nyata demikian kelakuan yang disebut dalam misal tadi baginya Allah Ta'ala dengan dia, dengan pengetahuannya. Kemudian nyata itu dan berpanjangan, nyata tu dan berpanjangan demikian itu nyata. Jadi serta berpanjangan demikian itu nyata. Ini maknanya kalau kita tak terlupa lah. Kalau kita ni maknanya kalau tak berpanjangan, awal-awal kita tahu juga. Masa-masa ayah kita dah ada tu, dia dah ceritalah dia tu masa hidup ni begini berlaku pada dia belajar kat mana, kerja apa tu, dia masa dia ada tu. Dia dah ceritakan dia tu, dia cerita kat kita tu benda yang berlaku pada dia, sejarah ringkas dia dah cerita pada kita, kita pun tahulah. Tetapi apabila ayah kita lama tak cerita, lagi pula dia dah meninggal sekarang, kita pun dah dengar lama cerita dia, dah 40 tahun kita dengar dia cerita begitu. Maka sekarang kita dah terlupa. Apabila kita dah terlupa, jadi maknanya tidak adalah pengetahuan kita tentang sejarah ringkas ayah kita ni, tak tahu. Maknanya tahu tapi tak berpanjangan. Kenapa begitu? Kita tahu sebab pada masa kecil-kecil dulu ayah kita dah cerita tentang sejarah ringkas dia, kita pun tahulah sebab dengan ceritaan dia. Tetapi dengan sebab lama masa, jadi apa dia? Terlupa. Kalau orang minta suruh cerita sejarah ringkas bapa kita, kita nak cerita tak boleh sebab dah terlupa. Maknanya pengetahuan kita tidak
berpanjangan. Begitu. Jadi maknanya nak cerita katanya Allah Ta'ala dia tahu dengan segala kelakuan bagi seorang yang tersebut itu, tahu bila sedia kala lagi dah. Mana takluk, tahu sedia kala lagi dah. Maknanya telah takluk oleh ilmu Allah Ta'ala sebagai takluk tanjizi qadim, sedia kala lagi dah. Lagi pulanya sekarang pun dia tahu, sekarang pun dia tahu berpanjangan sampai ke bila-bila, tak lenyap sama sekali pengetahuan Allah Ta'ala. Sebab tu dia katanya dan berpanjangan demikian itu nyata, demikian itu nyata, mengetahui itu, tahu-tahu sampai ke bila-bila lah. Dan ketiadaan lenyap sesuatu daripadanya, daripada Allah Ta'ala sekali-kali. Dan ketiadaan dan kenyataan, macam mana? Pulang balik. Dan telah nyata bagi demikian itu baginya, bagi Allah Ta'ala, dengan dia, dengan ilmu, nyata-nyata dengan dan berpanjangan. Jadi serta berpanjangan, demikian itu nyata dan kenyataan. Kenyataan dan nyata itu berpanjangan. Tiada apa mana berpanjangan? Tiada lenyap semua sesuatu daripadanya pada Allah sekali-kali. Sehingga kepada ketiadaan dan kesudahan. Maknanya tidak ada kesudahan. Jadi mana semenjak daripada kita katanya dia tahu dengan keadaan kita, dengan kelakuan kita, macam mana keadaan kita, macam mana kelakuan kita, nasib kita macam mana, dia tahu bila sedia kala lagi dah. Tahu sedia kala lagi dah, itu dah katanya takluk tanjizi qadim. Lalu tahu semenjak daripada dulu sampai sekarang tak pernah lenyap pengetahuan dia tentang keadaan kita. Walaupun fardunya kita dah mati beribu-ribu tahun sekalipun, dia tak lenyap. Jadi maknanya sebab mustahil Allah Ta'ala terlupa itu, sebab terlupa itu menafikan sifat ilmu juga, masuk dalam bagai jahil juga. Sebab terlupa itu masuk dalam bagai jahil. Sebab tahu-tahu tiba-tibanya terlupa. Ketika kita terlupa dengan suatu perkara, adakah ilmu ada tentang benda itu? Tidak ada. Seperti setengah-setengah masalah, setengah-setengah masalah tu kita belajar. Apabila kita belajar, kita faham, kita tahu dengan hukum dia. Rupa masalah tu macam mana, hukum dia macam mana, kita tahu. Tetapi dengan sebab kita tidak murajaah lama-lama masa, kita terlupa. Apabila terlupa, kalau orang tanya, nak jawab tak boleh. Nak jawab tak boleh. Sebab apa? Pengetahuan tentang masalah itu dah lenyap daripada hati kita. Maknanya, itu pada maknanya jahil. Jadi orang kita ni, kita makhluk ni, kalau alim pun, mesti boleh jadi nak jahil. Nak jadi jahil sebab dia terlupa. Dah tahu, tapi lama tak murajaah tu, kembali pada tak tahu balik. Begitulah. Boleh jadinya begitu. Tetapi mustahil benda berlaku begitu terhadap Allah Ta'ala. Sebab tu dia katanya tahu tu berpanjangan, tak lenyap sama sekali. Jadi maknanya, jadi tahu tidak ada permulaan bagi tahu. Tahu sedia kala. Lagi bilanya, tahu itu tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan bagi tahu dianya. Tak macam kita lah. Kita kenal kawan kita pada masa sekolah itu. Pada masa muda-muda dulu, kita kenal kawan kita pada masa sekolah. Kemudian dah 40 tahun kita tak berjumpa dengan dia. Kalau berjumpa kat mana-mana pun, kalau tak perhati, tak kenal. Itu maknanya tak kenal. Itu makna sebagai jahil lah. Kita dah terlupa dia. Ada bercakap-cakap lama-lama, kau ke yang sekelas dengan saya? Baru teringat. Itu maknanya ada lenyap tentang rupa paras dia. Itulah. Kita tak berpanjangan. Allah Ta'ala mustahil tidak berpanjangan ilmu dia. Hanya wajib berpanjangan. Nyata, lagi pula berpanjangan sehingga sampai tidak ada kesudahan lah. Dan sedia kala mengetahui dan nyata dengan pengetahuan itu dikatakan ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim, ta'alluq inkishaf.
dan sedia kala mengetahui seperti kata tadilah. Sedia kala lagi dah Allah Ta'ala tahu kata benda itu akan berlaku begitu begini masa begini tempatnya begini. Katanya sedia kala Allah Ta'ala tahu, kita dah cakap begitu biasanya. Sedia kala lagi dah Allah Ta'ala tahu. Sedia kala lagi dah Allah Ta'ala tahu dengan sifat ilmunya. Dan sedia kala mengetahui dan nyata, mana sama? Nyata dan mengetahui, sebab mengetahui kita dah cakap kata ini ilmu dengan makna masdari, kena atas diri takluk lah, kena atas nyata tu lah, jelas inkishaf tu lah. Dan sedia kala mengetahui dan nyata mengetahui dengan pengetahuan itu, dengan sifat ilmu dia. Sebab masuk for pengetahuan itu adalah sifat. Jadi berbezalah, pengetahuan tu sifat, mengetahui atau nyata atau bahasa Arab panggil ilmu juga. Ilmu dengan mana masdari, nyata mana inkishaf, jelas nyata. Itu adalah takluk dia. Seperti kita katanya, kita perlihat itu sifat, melihat itu perbuatan. Itu dikatakan masdari, melihat itu kata bertakluk. Melihat. Pendengar adalah sifat. Pendengar adalah sifat. Maka kalau kita mendengarkan suara, mendengar tu ialah takluk. Tapi kalau kira bahasa Arab tu dia guna lafaz tu lah. Basar dengan mana sifat, basar dengan mana melihat. Itu. Bahasa Arab dia guna lafaz yang sama. Ilmu kita kena tengok ilmu pakai makna sifat ke pakai makna takluk. Tapi bahasa Melayu ni diterjemuh dia jadi berlainan di antara ta'alluq dia, ilmu dengan mana ta'alluq dia, ilmu dengan mana sifat tu berlainan terjemahan bahasa Melayu. Senang kita faham. Dan sedia kala mengetahui dan nyata, mengetahui dan nyata itu dengan pengetahuan, dengan sifat pengetahuannya, dengan pengetahuan, yakni dengan sifat pengetahuannya itu dikatakan ini dinamakan, dipanggil nama, dinamakan pada istilah usuluddin, dikatakan jadi dinamakan, dipanggilkan di dalam istilah usuluddin ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim. Ialah kena kepada bertakluk sifat ilmu sebagai takluk yang qadim. Maknanya takluk yang lulus. Takluk yang lulus maknanya nyata, lulus nyata. Labulanya lulus nyata, berlaku nyata itu sedia kala lagi dah. Bukan baru. Kalau baru nyata tu mana terdulu oleh jahil. Takluk inkishaf. Inkishaf itulah katanya nyata. Artinya arti inkishaf nyata, jelas. Begitulah. Dan diri orang itu pada misal kita tadi dan kelakuannya, kelakuan orang itu tadi dengan segala sangkutannya, dengan segala perkara yang bersangkutan dengan diri orang tadi dan dengan kelakuan dia tu, yang tersebut itu dikatakan baginya, dipanggil baginya, bagi diri orang dan kelakuan tadi dan segala sangkutan tu muta'allaq ilmu. Dikatakan dipanggil muta'allaq ilmu. Jadi maknanya kita boleh ambil di sini tiga perkara. Pengetahuan itu adalah sifat. Apa dia lagi? Mengetahui artinya tahu. Mengetahui nyata, tahu. Itu adalah ta'alluqnya. Lepas tu benda yang dia tahu tu, dia tahu apa? Dia tahu dengan kita. Dia tahu kita. Dia kenal kita. Maka kita muta'allaq bagi ilmu dia. Tepat sakutan bagi ilmu dia. Dan sifat-sifat kita, kelakuan-kelakuan kita pun dikatakan muta'allaq bagi ilmu. Jadi maknanya nak tahu apa dia? Muta'allaq ilmu tu macam mana kita dia ada dalam jawapan. Tahu akan apa? Jawapan tu ialah muta'allaq bagi ilmu. Itulah muta'allaq bagi ilmu.
Kenal siapa? Saya kenal Zaid itu. Zaid itu mutlak bagi ilmu kita. Begitulah. Saya tahu Zaid itu adalah orang yang rajin. Rajin itu ialah mutlak bagi ilmunya. Ah, hmm. Nampaknya masalah tu panjang lagi uraian dia. InsyaAllah kita akan ulang balik lah. Kita akan akhir pada katanya, dan sedia kala mengetahui dan nyata dengan pengetahuan itu dinamakan ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim, ta'alluq inkishaf. Kita sekadar itu dulu, insyaAllah kita minggu depan kita akan sambung pada katanya dan nyata pada apa dia, dan sedia kala mengetahui dan nyata dengan pengetahuan itu dinamakan ta'alluq ilmu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.